Mana dia tengok kamera ni, tadi tak pasang tak ambil video. Majlis mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Mekah yang telah menyempurnakan pelancaran website Masjid Tebu Mufrad pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, balik nanti boleh kita sama-sama Google masjidtebumufrad.com dan lihat website kita. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, tujuan website ini diwujudkan adalah untuk kita menyuburkan lagi usaha memakmurkan masjid kita. Zaman ini tidak cukup sekadar kita menggunakan cara lama, tetapi kita juga perlu menggunakan cara baru dan kita menggabungkan kedua-duanya supaya semakin ramai jemaah yang mula jatuh cinta dengan masjid kita. Bila mereka jatuh cinta, mereka suka nak datang ke sini hari-hari, insya-Allah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan acara utama kita iaitu kuliah khas Isra' Mi'raj. Okey, sebelum tu saya kongsikan sedikit biodata Dr. Arifino. Biodatanya banyak, tapi saya kongsikan sedikit saja. Sikit je doktor. Sikit je doktor. Okay. Nama beliau adalah Dr. Ustaz Muhammad Arifino Johari. Jawatan terkini pensyarah kanan Pengajian Islam University Politek Malaysia, UPTM Kuala Lumpur. Pendidikan Bachelor Bahasa Arab Syariah di University of Jordan, Master in Islamic Studies Open University Malaysia, dan PhD in Islamic Education UPSI. Penglibatan terkini ahli lembaga akademik Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim 2019 hingga kini. Anggota Jawatan Kuasa Dasar Khutbah Negeri Selangor MAIS 2020 hingga 2023. Penasihat Syariah dan Takbir Urus Kembara Sufi Travel and Tours Sdn Bhd 2022 hingga kini. Pengalaman kerja pensyarah kanan Universiti Politek Malaysia 2023, Ketua Pegawai Korporat My Sutera Group 2018 hingga 2022. Dan paling penting, beliau mempunyai tauliah mengajar di banyak negeri. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, di Selangor, di Johor, Kelantan, Sarawak dan juga Negeri Sembilan. Baiklah, dengan itu saya mempersilakan Dr. Arifino untuk menyampaikan kuliahnya selama lebih kurang 1 jam. Dipersilakan. Sama je saya. Oh. Buat live kan? Rakam. Oh, okay. Kalau anda dapat pakai yang tu bagus ya. Mana? Apa? Yang itu. Okey. Oh, PDF yang nak bagi ya? Bukan, anak tak boleh baca. Oh. Jadi support sikit ya. Dah, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan pada yang dihormati dan dimuliakan Fadil Ustaz Hakim, Imam dan juga merangkap pengendali sesi kita pada malam yang berbahagia ini. Dan juga tahniah kepada Al-Fadil Ustaz Hakim, saya dimaklumkan yang membina laman sesawang atau website bagi Masjid Tebu Mufrad. Tahniah Ustaz. Yang berbahagia Dr. Haji Jamil Adimin selaku Nazir Masjid Tebu Mufrad, pengurusi dan seluruh jawatan kuasanya. Al-Fadil Ustaz Muhammad Mekah selaku pegawai takbir agama. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan guru dan puan-puan guru, para asatizah
anak-anak, gambar semua ada. hufaz dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mohon untuk bergerak dan berjalan. Jangan risau, takkan sampai ke belakang, setakat sini sahaja. Pertamanya, apabila kita berbicara tentang Isra' dan Mi'raj, kita ingin mengambil pengajaran yang besar tentang satu kota lama yang disebut sebagai Baitul Maqdis. Tak semua orang berpeluang untuk pergi kerana situasi yang berlaku sejak 75 tahun yang lalu apabila Palestin dijajah oleh Zionis la'natullah. Maka ketika itu sukar untuk orang Islam pergi. Kali terakhir saya sampai ke Masjid Al-Aqsa adalah pada bulan Julai yang lepas. Sekitar 6 bulan yang lalu, membawa sekitar 41 orang jemaah daripada Malaysia. Alhamdulillah kita dapat untuk sampai ke kota lama Masjidil Aqsa ataupun dipanggil sebagai Baitul Maqdis, sekarang biasa disebut sebagai Jerusalem. Kita dapat pergi ke Khalili ataupun Hebron, ke Ariha, Jericho dan juga menziarahi pelbagai makam para nabi dan rasul. Palestin adalah merupakan medan, kampung, rumah, tempat berjalan dan berdakwah ramai para nabi dan rasul. Dan di antara makam para nabi dan rasul yang dapat kami ziarahi apabila menziarahi Palestin pada tahun yang lepas adalah pertamanya menziarahi makam Nabi Musa alaihi salam. Daripada 25 orang para nabi dan rasul yang kita semua wajib percaya dan ingat semua namanya, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi dan rasul yang paling banyak disebutkan dan diulang-ulang namanya di dalam Al-Quran. Sebanyak 136 kali. Dan selepas itu barulah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam dan ayahandanya Nabi Ya'qub alaihi salam. Semua para nabi yang saya sebutkan ini, makam mereka itu berada di Palestin dan kami alhamdulillah dapat ziarahi. Nabi Daud alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam dan yang lain-lain. Maka ini memberikan gambaran kepada kita bahawa sebelum kita nak mengenali dan mengambil iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, mari sama-sama kita ulang ingat ayat yang pertama, permulaan dalam surah Al-Isra'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, betulkan Pak Cik kalau silap anak-anak hufaz sekalian, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bermakna Maha Suci Allah yang membawa berjalan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, di mana Al-Aqsa dan kawasan sekelilingnya itu adalah kawasan yang diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah dapat tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti-bukti kebesaran Allah dalam peristiwa Isra' itu, dan sesungguhnya Dia iaitu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertamanya surah ini bermula dengan lafaz subhanah yang biasanya diterjemah dalam bahasa kita dengan makna Maha Suci Allah. Sedangkan perkataan subhana itu tidak ada dimasukkan pada ayat yang pertama surah Al-Isra' ini dengan lafaz jalalah, nama Allah yang mulia iaitu kalimah Allah. Sekadar sebut subhana, dan seluruh para mufassirin bersepakat menyatakan walaupun tak sebut nama Allah, hanya disebut subhana,
Kalau ikut terjemahannya Maha Suci yang sangat tinggi dan hebat, ianya membawa makna Subhanallah, Maha Suci Allah. Soalannya adalah, mengapa surah Al-Isra tak dimasukkan lafaz jalalah, nama Allah yang mulia, iaitu lafaz Allah, hanya disebut Subhana. Kita kalau disuruh bertasbih, kita akan kata Subhanallah. Jarang di kalangan kita kalau bertasbih Subhana. Lepas solat kan 33 kali, kok imam tadi buat Subhana, semua orang akan, Ustaz Mekah yang mula-mula akan tangkap ni, apa hal Ustaz ni, tak sebut Subhanallah dan sebagainya. Pertamanya adalah, antara hikmah kenapa tidak dimasukkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah nak memberikan pengajaran kepada kita bahawa, saya akan banyak bergerak ni tau Ustaz Hakim, sorry tau. Allah nak tunjukkan kepada kita pengajaran bahawa peristiwa Isra berjalan pada waktu malam, dan Mi'raj, Nabi naik daripada Makkah, daripada Masjidil Aqsa, naik melepasi 7 lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha, menerima perintah solat daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Tidak ada kuasa lain yang boleh buat benda ni kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tak sebut nama Allah pun, semua orang maklum dan tahu bahawa hanya kuasa Allah sahaja yang boleh melaksanakan benda ini berlaku. Kedua, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini juga menjadi sebab dan juga cara bukan untuk melihat dengan mata, tetapi nak mendidik keimanan, kepercayaan umat Islam dulu, kini dan yang akan datang tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, walaupun kita tak tengok, walaupun kita tak nampak, kita sekadar dengar cerita Isra' Mi'raj ini mula-mula disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan sampailah kepada kita. Kita tak nampak pun peristiwa itu, tetapi kita diuji untuk yakin dan percaya 100%. Sikit ragu-ragu pun tidak dibenarkan tentang peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini. Kedua, benda-benda yang tak disebut sebenarnya dia membawa makna yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat. Contoh, cuba lihat dalam Al-Quran, rujuk dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah pada ayat yang ke-40. Betul kan Pak Cik kalau salah? Ya, jangan diam aja. Jangan pandang Pak Cik macam tu. Masya Allah. Senyum sikit. Okey. Risau saya. Surah At-Taubah ayat 40. Antara ayat dalam ayat yang panjang itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Thaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi, sambung, la tahzan innallaha ma'ana. Subhanallah, hingga akhir ayat. Yang bermaksud, thaniya, dia adalah orang yang kedua, ithnaini, daripada 2 orang, idhuma fil ghar, ketika mana kedua-duanya berada dalam gua sedang bersembunyi, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Ayat ini seluruh para mufassirin bersepakat menyatakan dia adalah merupakan ayat pujian. Allah memberikan pujian yang paling tinggi, Allah memberikan penghargaan yang paling tinggi kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang keberapa? Yang pertama, jangan terpengaruh dengan yang khalifah Islam yang pertama. Dalam 6,236 ayat Al-Quran, sekalipun nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tak disebut. Sedangkan Nabi pernah sebut tentang Abu Bakar,
Kalau disertakan iman Sayyidina Abu Bakar sebelah sini, ditimbang tara dengan iman seluruh orang-orang yang beriman, maka berat lagi timbangan Sayyidina Abu Bakar. Kerana Abu Bakar mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan Nabi SAW. Dan dalam satu lagi sepotong hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalila." Yang bermakna, kalaulah aku, Allah izinkan untuk aku lantik mana-mana di kalangan sahabat untuk jadi kekasih, maka kata Nabi, pasti dari awal lagi aku akan lantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi kekasih. Begitu kedudukan hebat Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya tak disebut dalam Al-Quran, cuma para ulama tafsir menyatakan ayat inilah satu. Tapi satu pun dah memadai kerana dia merupakan penghargaan yang sangat hebat. Walaupun tak ada nama Abu Bakar As-Siddiq dalam ayat ini, tetapi bila dibuka mana-mana kitab sirah, lihat dalam mana-mana sirah dan sejarah Nabi yang mu'tabar, Rahiqul Makhtum, buka dalam sirah Nabawiyah, tengok fiqh sirah Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti dan sebagainya, maka kita akan perhatikan tidak ada dalam 23 tahun ataupun sepanjang 63 tahun usia Nabi SAW, tidak berlaku Nabi bersembunyi dalam sebuah gua berdua dengan seorang sahabatnya, melainkan hanya sekali peristiwa ini, iaitu hijrah daripada Makkah menuju ke Madinah. Nabi dikejar oleh tentera-tentera Quraisy, beliau dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam gua. Ingat namanya gua? Gua Thur. Gua Thur. Dan dalam riwayat menyatakan selama 3 hari 3 malam. Dan kemudian baru sambung perjalanan. Dalam kitab fiqh sirah disebutkan antara riwayat jarak masa berjalan daripada Mekah menuju ke Madinah dalam peristiwa hijrah mengambil masa antara 18 hingga 21 hari, termasuk ketika Nabi bersembunyi dalam gua dan juga ketika berhenti di Quba membina masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah pujian yang paling tinggi. Tak sebut nama, tapi orang dah tahu dah ayat ini memberikan pujian kepada Abu Bakar. Dia beza kalau kita puji dengan sebut nama. Makanlah nasi lemak ni, ini memang makcik Tijah kau yang masak. Memang sedap cik, terbaik, cok tangan. Dah sebut nama tu. Yang tukang masak pun ada depan kita. Takkan nak kata tak sedap. Beza dengan kalau kita bawa makanan, malam ni lepas isyak menu kita nasi apa doktor? Nasi ambung ya? Masya Allah. Gurau. Ya, tak salah membayangkan. Ada rezeki dapat, tak dapat sudah. Nasi ambung yang hebat, kita nengok cara dia susun nasi. Dan kemudian kita rasa dia punya makanan dia, belum lagi orang bagi tahu siapa masak. Maka kita tengok, kalau macam ni punya nasi, macam ni punya rasa, ni tak ada orang lain. Ini memang Pak Cik Mat yang masak. Baik. Pujian tanpa disebutkan nama, dia jauh lebih ikhlas. Dia jauh lebih tinggi nilainya. Lantaran itu, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, tempatnya itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan gambaran berkaitan tentang kota lama Jerusalem ataupun dipanggil sebagai Baitul Maqdis yang Nabi mula-mula sampai dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj bermula dan berlaku berdasarkan tulisan sejarah sekitar 18 bulan. Setahun setengah sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sekarang ini, kota Baitul Maqdis yang warna hitam ni adalah tembok besar. Macam tembok kota lama, istana lama. Dan di dalam ini terbahagi kepada 4.
kampung ataupun tempat penduduk. Yang di sini dikuasai ataupun diduduki oleh orang-orang Armenia ataupun dipanggil sebagai quarters Armenia. Yang di sebelah sini adalah untuk orang-orang Kristian, quarters orang Kristian. Di sinilah merupakan quarters orang-orang Islam, dan yang di sini adalah quarters untuk orang-orang Yahudi, dan di sinilah empat ini adalah merupakan tapak Masjidil Aqsa. Kebiasaannya orang tahu kalau gambar Masjid Al-Aqsa akan tunjuk gambar Dome of the Rock ataupun disebut sebagai Qubbatus Sakhra, kubah batu warna kuning, tapi ini adalah bukan binaan asal pada tapak Masjid Al-Aqsa. Ia dibina di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kenapa dibuat? Kerana bila kita masuk dalam ni, maka kubah ini, di bawah betul-betul kubah ni, dia bina tujuannya adalah untuk melindungi satu batu yang sangat besar, dan batu itu diriwayatkan ketika Nabi nak Mi'raj, maka Nabi berpijak di atas batu itu. Jadi kubah ni, bawah dia betul-betul memang nak tutup batu, dan kalau siapa pergi, kita boleh masuk untuk melihat batu yang besar tu, pergi dekat sekali pun, nak gambar pun boleh, kerana di situ adalah merupakan riwayat Nabi berpijak sebelum naik. Ada orang cerita bahawa batu ini dia terapung sebab dia nak ikut Nabi. Ia adalah merupakan riwayat yang tidak tepat ataupun tidak sahih. Kedudukan batu tu dia tidak paralel, tidak selari, dia agak sengit sikit. Jadi di bawah, di dalam ini, di bahagian bawahnya itu juga ada masjid yang kecil. Al-Aqsa ini, di sini Al-Aqsa, inilah Masjid Al-Aqsa yang sebenar, iaitu dipanggil sebagai Masjid Qibli. Dan jarak dia dengan Dome of the Rock ni boleh nampak depan mata je, sekitar dalam 100 lebih sikit meter. Berdekatan antara kedua-duanya. Bila kita solat, maka kita akan solat di sini, di Masjid Al-Aqsa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana kawasan ini, kita boleh masuk semuanya ni. Dan kita akan masuk melalui Harrods Gate, pintu Harrods ataupun pintu Damascus. Jadi bila kita lalu sini, saya jalan ke sini, kita akan nampak satu bazar yang besar, ramai orang menjual, ada orang Kristian jual, ada orang Islam menjual dan sebagainya. Di tepi sebelah sini yang warna oranye ni, antara dinding inilah yang dipanggil sebagai dinding Buraq. Tempat Nabi tambat Buraq bila sampai ke dalam peristiwa Isra, dan di bawahnya itu, bahagian bawah turun tangga, ada masjid yang dipanggil sebagai Masjid Buraq. Dalam kawasan Masjid Al-Aqsa, dia ada 3 masjid atas tanah dan 2 masjid yang berada di bawah tanah. Termasuklah mihrab, tempat di mana Sayyidatina Maryam, iaitu ibu kepada Nabi Isa AS, dia bermihrab, dia duduk di situ, yang turun maidah minas sama, makanan daripada langit dan sebagainya, juga berada di sini, subhanallah. Maka di mana sahaja kita berpijak di dalam kawasan Al-Aqsa ini, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi mengimamkan salat, para Nabi dan Rasul semuanya Allah hadirkan menjadi makmum. Jadi di mana sahaja kita berpijak, maka disitulah tempat yang pernah dipijak dan dijejak oleh para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, antaran itu kita fokuskan pula kepada kompleks Al-Aqsa. Dia kalau Makkah, Kaabah, Madinah, Masjid Nabi, ramai yang dapat peluang untuk buat umrah ataupun yang dah laksanakan ibadah haji. Tapi Masjid Al-Aqsa ini agak jarang-jarang orang berpeluang untuk pergi. Maka kita akan masuk daripada arah sini. Dia ada 1 sampai 9. Ada 9 pintu untuk masuk. Tetapi untuk orang Islam sebenarnya dibukakan sekitar 3 pintu sahaja. Dan biasanya kita akan masuk daripada pintu sini, nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3. Kalau solat Jumaat dia akan buka lah semuanya. Dan kita akan berjalan masuk dalam Al-Aqsa. Ini dah dikira sebagai Masjid Al-Aqsa. Kita akan masuk, kita akan melintasi
pohon-pohon tamar, zaitun yang banyak. Lalu kita akan naik ke pelantar ini, kita akan jumpa dahulu Qubbah As-Safra ataupun Dome of the Rock. Di sebelah kanan di sini adalah kawasan-kawasan pejabat dan juga pentadbiran. Ramai jemaah yang nak memberikan derma, sumbangan, infak secara terus kepada Masjid Al-Aqsa. Di sini ada pejabat dia dan dia boleh terus keluarkan resit. Dalam apa juga kategori. Untuk wakaf, untuk anak yatim, untuk fakir, miskin dan sebagainya, ataupun untuk masjid. Dan kemudian kita akan berjalan turun pula. Di tengah-tengah ini ada kawasan kolam untuk berwuduk, dan di sinilah dipanggil sebagai Masjid Qibli ataupun nama lainnya Masjid Al-Aqsa. Di sebelahnya juga ada Masjid Qadim dan juga Masjid Marwani. So, 3 masjid ini adalah merupakan tempat dan arah kiblat menghala ke selatan, iaitu menghala ke sana. Semua orang tahu bahawa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat yang pertama sebelum ditukarkan kiblat tu ke Masjidil Haram ataupun Kaabah. Luasan yang cukup besar, maka inilah dulu tak dibenarkan orang-orang bukan Islam untuk masuk. Tetapi sekitar 10 tahun yang terakhir, oleh kerana jumlah umat Islam dari luar dan daripada Palestin sendiri yang tidak dibenarkan untuk masuk, maka kawasan Al-Aqsa ini sunyi. Bila sunyi, orang-orang bukan Islam minta izin untuk masuk. Jadi sekarang ini, setiap hari, kecuali hari Jumaat, orang-orang bukan Islam diberikan masa 2 jam untuk masuk. Dia boleh pusing semua dalam kawasan Aqsa ni, kecuali masuk dalam Masjid Aqsa ataupun Masjid Qibli. Hari Jumaat sahaja yang tak dibenarkan mereka masuk. Yang inilah hari yang boleh kita melawat seluruh kawasan Masjid Al-Aqsa, kerana dia dikhususkan untuk orang-orang Islam sahaja. Setiap pintu dijaga oleh polis-polis Israel yang lengkap bersenjata dengan pakaian dan sebagainya, seperti mana yang kita nampak dalam TV. Cuma mereka tak kacau lah. Dia ada checkpoint, 2-3 checkpoint. Nak sampai ke dalam masjid, alhamdulillah solat subuh kita sampai solat isyak, kita dapat laksanakan di Masjid Al-Aqsa. Kenapa saya tunjukkan Kota Lama Baitul Maqdis yang ada pelbagai agama penduduknya, dan kemudian Masjid Al-Aqsa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sepotong hadis sahih, rawi sahabinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaihi, disepakati hadis ini, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak perlu untuk bersusah payah, tapi kalau 3 masjid ni nak pergi, bersusah payah macam mana pun biarlah bersusah payah. Nabi katanya kena bersungguh-sungguh untuk ziarah dan solat di 3 masjid ni, walaupun dia melibatkan kesusahan. Dia sangat berbaloi dengan pahala yang terlalu besar. Nabi sambung pertamanya, Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram iaitu Kaabah di Mekah. Kedua, Nabi kata, wa masjidi hadza, masjidku ini, ataupun Masjidin Nabawi, Masjid Nabi di Madinah Al-Mudawwarah. Dan Nabi kata yang ketiga, wal Masjidil Aqsa, dan juga Masjid Al-Aqsa. Jadi pengajaran besar yang pertama, selain daripada perintah solat, di dalam kita ulang ingat peristiwa Isra' dan Mi'raj, ialah untuk kita memahami betapa pentingnya umat Islam untuk menjaga, memelihara, dalam konteks sekarang, mempertahankan dan memperjuangkan Masjid Al-Aqsa dan juga Palestin itu sendiri. Itu antara pengajaran yang sangat besar, kerana ianya merupakan tempat di mana medan dakwah ramai para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah di sini. Daripada Iraq, Allah arahkan hijrah ke Mesir. Di Mesir, Allah arahkan pula hijrah ke Palestin. Kita bagi laluan untuk azan. Lepas azan saya sambung lagi sikit boleh? Sikit tak sikit lah, tapi boleh lah.
Cuba. Dengan izin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya mohon untuk sambung sikit lagi. Sikit pun tengoklah macam mana rezekinya. Dan ini adalah merupakan antara yang besar untuk kita ambil juga pengajaran adalah yang antara benda besar yang kita kena ambil sepanjang kita mengulang ingat peristiwa Isra dan Mi'raj adalah agenda untuk meramaikan, memakmurkan, memuliakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini dia punya definisi terjemahannya ada 4. Pertama, dia mesti jelas kiblatnya. Kedua, orang yang ada dalam qaryah, kampung, taman, perumahan, daerah, negeri, negara kena tahu sempadan masjid, sama seperti mana kita kena tahu sempadan Masjidil Haram dan juga sempadan Masjid Al-Aqsa. Kenapa kena tahu sempadan masjid? Tanah masjid ini besar mana sebenarnya? Sebab nak jaga kebersihan dan kesucian masjid. Masjid bukan hanya musalla ini tempat kita duduk dan solat. Masjid bukan saja mihrab tempat imam mengimamkan solat, tetapi tempat wuduk itu juga adalah masjid. Selagi mana berada dalam tembok dan juga pagar sempadan masjid, tempat kita letak motor kereta pun adalah merupakan kawasan masjid. Kalau dalam ni contohnya tidak boleh mengumpat, dekat tangga luar tu pun tak boleh mengumpat. Kalau dalam ni tak dibenarkan untuk hisap rokok, dekat dalam kawasan masjid tempat parking motor kereta pun tak dibenarkan untuk merokok. Kerana ia adalah merupakan tanah dan juga sempadan kawasan masjid. Dan yang ketiga adalah lokasi. Masjid di mana-mana kampung, daerah, negeri mesti dikenali ada signpost dia, papan tanda dia supaya orang tahu. Pembinaan laman sesawang website tadi pun salah satu daripada sebab untuk dipromosikan masjid ini ke mana. Jangan sampai masjid kita tak masuk dalam Google Map ataupun Waze dan sebagainya, kerana dia adalah tempat yang mesti dikenali lokasi. Dan yang keempat, masjid itu akan jadi makmur dengan aktiviti-aktiviti kerohanian dan juga keagamaan yang dilaksanakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin bawa perhatian untuk kita lihat. Rupa-rupanya bila dikaji, dan kajian ini merupakan salah satu daripada kajian peringkat PhD di UK. Semasa saya berada di sana, seorang yang Muslim yang buat PhD di Scotland, melihat bahawa kalau diperhatikan kepada Masjid Al-Aqsa, itu dia punya topografi dia, pagar-pagar dia, sempadan-sempadan dia, bentuk Masjid Al-Aqsa tapak asalnya itu tidak sama panjang. Kanan sisinya itu tak sama panjang lebarnya, begitulah juga utara selatan tingginya tak sama panjang. Kita kalau tanah rumah kita, bila buat rumah, pertama sekali kita kena pastikan adalah ukuran dia. Kalau ukuran tu sengit ataupun tak tepat, maka ada masalah dengan orang yang membina tanah tu. Kontraktornya ke, yang bina rumah tu ataupun arkiteknya ke, yang buat pelan lantai. Tetapi Al-Aqsa ini, bangunannya itu, sudutnya, panjangnya, dia tak sama antara satu sama lain. Dan adakah sempadan Al-Aqsa sekarang ini sama dengan sempadan Al-Aqsa ketika Nabi SAW Isra'? Kalau diperhatikan pula kepada bentuk asal binaan Kaabah. Ini pengimejan semula menerusi komputer yang dibuat berdasarkan kajian. Beginilah merupakan tapak asal Kaabah. Kalau kita perhatikan sini, yang tempat kita mula tawaf tu untuk umrah ataupun haji dipanggil sebagai rukun aswad. Ada Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami dan juga rukun Yamani. Ini adalah merupakan tapak asal zaman Nabi SAW. Membawa kita untuk melihat tapak asal Kaabah, Masjidil Haram, dengan tapak asal Masjidil Aqsa di Palestin. Sepotong hadis sahih, riwayat daripada rawi sahabinya, iaitu sahabat Nabi bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nama sebenarnya Jundub bin Junadah radhiyallahu an, tapi dalam hadis biasa disebut dengan panggilan gelaran namanya Abu Dzar Al-Ghifari.
Antara sahabat Nabi yang banyak dapat peluang ikut Nabi buat qiyamul lail pada malam-malam hari. Dia, Anas bin Malik, antara sahabat Nabi yang banyak dapat ikut Nabi qiyamul lail, lalu mereka tahu cara Nabi solat, panjangnya bacaan Nabi dalam solat ketika qiyam dan sebagainya. Abu Dzar meriwayatkan dalam sepotong hadis, dia tanya kepada Nabi SAW, ma awwalu masjidu fil Islam wudi'a ataupun buniya kama qala. Yang bermakna masjid apakah dalam Islam yang pertama sekali dibina? Jawab Nabi SAW, al-Masjidil Haram. Masjidil Haram ataupun Kaabah. Masjidil Haram itulah Kaabah. Namun sekarang ini adanya pembesaran, peluasan, naik 3 tingkat. Nak tawaf di Kaabah boleh. Kalau rasa nak tawaf dengan rem, bawa motor, skuter laju sikit, naik tingkat 3 pun boleh tawaf juga. Boleh berlumba lagi. Tak, gurau. Tapi ada orang buat. Tapi tapak asalnya Kaabah inilah. Thumma ayyu. Kata Abu Dzar lagi tanya pada Nabi, dah tahu dah masjid mula-mula dibina di dunia ini Al-Masjidil Haram. Yang keduanya masjid apa? Nabi jawab, Al-Masjidul Aqsa. Masjid yang kedua dibina adalah Masjid Al-Aqsa. Dan ditanya lagi oleh Abu Dzar, kam kana bainahuma, berapakah jarak tempoh antara pembinaan dua-dua ini? Nabi SAW menyatakan, arba'una sanatan, 40 tahun. Bina Masjidil Haram, lepas 40 tahun dibina Masjidil Aqsa, dua-dua atas perintah Allah. Membawa kepada kita untuk kaji pula, lihat siapa yang mula-mula bina Masjidil Haram ni, siapa yang mula-mula bina Masjidil Aqsa. Dan berdasarkan antara hadis Nabi yang diarahkan asal mula-mula sekali untuk membina kedua-dua masjid ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Bila sampai kepada Kaabah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat dalam Al-Quran disebutkan id yarfa'il qawa'ida. Nabi Ibrahim diarahkan untuk bina Kaabah, maka Nabi bina tiang seri dia, beam dia tu ikut qawa'id, kaedah yang dah memang ada. Tapak itu bukan dibuat suka-suka, tapi yang dah ditetapkan oleh Allah, ianya memang dah ada, dibina semula. Samalah dengan Masjid Al-Aqsa, dibina semula oleh Nabi Sulaiman alaihissalam di tapak yang sama ataupun tempat yang sama. Dan ini berdasarkan image-nya, kalau kita lihat laporan oleh Al-Imam Al-Azraqi tahun 222 Hijrah. Sekarang kita tahun 1445 Hijrah. 1445 tolak 222. Jadi berapa anak-anak? Semua pandang cicak ke atas. Macamlah cicak tu nak tolong kira. 1445 tolak 222. Siapa boleh jawab cepat? Ada hadiah daripada Masjid Tebuk Mufrad. Saya announce saja, pandai-pandai lah Ustaz Hakim. Jangan nanti orang kata saya janji tak ditepati pula. Saya dah sebut tu. Carikan hadiah. 1445 tolak 222 jadi berapa tahun? 1223. Ya, untuk hadiah klaim dengan Ustaz Hakim lepas pada ni. Bila diimagekan secara bangunan, inilah bangunan asal Kaabah yang dibina di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ada 2 pintu, dia tidak ada tangga, dan dia sekadar batu begini sahaja. Tidak tinggi daripada yang tanah ataupun asal. Lalu kalau dilihat secara lebih terperinci tentang tapak asal Kaabah, termasuklah Hijr Ismail. Ingat lagi kan, bukan senang kita nak dapat solat sunat dalam lingkungan Hijr Ismail ni. Bulan 1 tahun lepas saya pergi umrah, pun tak dapat nak masuk bawa jemaah sebab memang dikawal dalam sini. Berdasarkan kajian, pembinaan asal tapak Kaabah itu, Kaabah ni saiznya daripada sini sampai ke sini. Tetapi berlaku banjir besar di Makkah
sebelum daripada kelahiran Nabi SAW. Lalu di zaman itu, zaman jahiliyah, bila nak bangunkan semula Kaabah, kerana mereka mendakwa mereka mengikut ajaran Hanifiyah Nabi Ibrahim, walaupun cara tawaf mereka, buat berhala dan sebagainya itu tersasar dan juga sesat, tapi mereka dalam bab bina Kaabah, dia kata kita kena kumpulkan duit daripada semua suku kaum Arab yang ada, tapi dengan syarat pakai duit yang hasil dari sumber yang bersih dan halal sahaja. Zaman itu riba berleluasa, rampasan dan sebagainya. Lalu bila nak kumpulkan duit yang memang betul-betul soleh, duit yang memang baik, maka tak cukup duit untuk bina sampai ke sini. Lalu dibina Kaabah sampai setakat ini sahaja. Tapi nak memastikan sempadan dan lokasi asalnya itu terpelihara dengan bajet yang sangat terhad, maka dibinalah lingkungan Batu Hijr Ismail, nak tunjukkan Kaabah ini daripada sini Rukun Aswad sampailah ke sini, ini Kaabah. Lalu bila kita tawaf sebagai rukun umrah ataupun tawaf wajib untuk ibadah haji, tawaf wada, perpisahan dan sebagainya, bila kita mula kat sini dengan niat untuk tawaf sab'ata asywat, 7 pusingan lillahi ta'ala, maka kita tak boleh masuk sini shortcut untuk pusing. Kerana masuk sini tak sah kita punya pusingan tawaf. Kita mesti pusing ikut selepas Hijr Ismail, kerana inilah tapak asal Kaabah. Di tulisan yang ada ni saya bacakan saja sebab saya yakin yang belakang takkan nampak. Yang di depan ni pun belum pasti nampak. Jarak Kaabah ini, tapak asalnya daripada bucu Rukun Aswad kepada Rukun Iraqi 12.84 meter. Tapi daripada Iraqi nak pergi ke Syami 11.28 meter. 12.84, 11.28. Daripada Syami nak pergi ke Yamani 13.16. Daripada Yamani nak balik ke Aswad 11.53 meter. Tak sama sudut sisinya. Adakah ianya kebetulan ataupun sememangnya telah merupakan acuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan tapak asal Masjid Al-Aqsa yang tidak sama sudut panjangnya. Begitulah juga dengan sini, diameternya 7.29, 7.23, 2.29, 2.23 meter, dia tidak sama antara satu sama lain. Lantas, antara perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuba perhatikan, ini adalah merupakan pandangan satelit. Kajian menunjukkan pandangan satelit daripada atas berkenaan tentang kedua-dua binaan Al-Aqsa asal dan tapak binaan asal, iaitu Kaabah. Al-Aqsa dan juga Kaabah. Ini Rukun Aswad, Rukun Yamani, Gharbi dan Syami. Cuba perhatikan garis ataupun kotak warna biru ataupun warna ungu ni. Boleh lihat ya? Okey, oleh kerana ini PDF. Baik. Saya sebenarnya nak gerakkan kotak ni. Bila line warna biru yang putus ni dibawa ke sini, dia menunjukkan persamaan yang sangat ketara dan hampir sama antara tapak asal Kaabah dengan Aqsa. Ini saya pakai PDF. Kalau pakai PowerPoint, saya bawa ni, line biru ni dia akan betul-betul sama dengan Al-Aqsa. Menunjukkan bahawa yang mengarahkan pembinaan kedua-dua masjid ini daripada sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang berbeza zaman diarahkan buat dengan wahyu daripada Allah, dengan mengambil kira sempadan lokasi dan tapak yang sama. Hanya bezanya sikit sahaja, iaitu bila digabungkan Kaabah ni di bahagian atas, bila ditindihkan image tu, maka Al-Aqsa hanya ada sikit sahaja di bahagian utara Al-Aqsa yang lebih panjang sedikit daripada tapak asal
Masjidil Haram ataupun Kaabah. Selain daripada itu, walaupun sudut sisinya tak sama panjang antara kanan dengan kiri, lebarnya juga tak sama panjang, tetapi dia menunjukkan persamaan yang sangat-sangat ketara antara dua masjid ini, kecualilah sedikit di bahagian utara. Ini juga menunjukkan bahawa sejajarnya sudut di antara Kaabah dan juga Al-Aqsa menunjukkan bahawa ukuran yang tidak sama tadi adalah merupakan bukan perkara yang tak sengaja, ataupun yang membinanya itu membina dalam keadaan suka-suka hati, tetapi pembinaannya itu adalah atas perintah dan juga bimbingan terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu rapatnya hubungan di antara masjid yang pertama dan masjid yang kedua yang dibina, iaitu Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Kalau kita sayang kepada Masjidil Haram, Kaabah, kita sayang kepada Masjid An-Nabawi, Raudhah dan sebagainya, sayanglah juga kepada Masjidil Aqsa. Ambil cakna, dapatkan ilmu dan juga data berkaitan tentang Masjidil Aqsa, tempat Nabi Isra daripada Mekah ke Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seterusnya tadi saya dah tunjukkan awal tadi arah kiblat, iaitu berdekatan dengan hujung Masjid Qibli di hujung sempadan Masjid Al-Aqsa. Rupa-rupanya bila kita perhatikan, semua bangunan dan monumen Islam yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa daripada dulu lagi hingga sekarang, kesemuanya itu merujuk ataupun dibawa menghadap ke arah selatan. Dibawa menghadap ke arah selatan. Lepas tu masuk daripada luar ke tembok Kota Lama, berjalan jauh di dalam Muslim Quarter tu, quarters orang Islam, sampai ke pintu untuk sampai ke Kubah Sakhra, Dome of the Rock, Kubah Kuning tu, dia kosong, tak ada bangunan. Daripada Dome of the Rock sampai ke Masjid Qibli barulah ada semua monumen bangunan banyak tertumpu ke arah selatan tanah Masjid Al-Aqsa. Mengapa selatan? Kerana inilah signifikannya kiblat. Semua orang tahu kiblat asal yang pertama adalah Masjid Al-Aqsa. Hatta Nabi SAW telah mula solat ketika berada di Makkah, dan kemudian 18 bulan sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi dibawa Isra dan Mi'raj. Semua perintah Allah yang lain Nabi terima ketika Nabi berada di atas dunia, atas bumi di Mekah dan Madinah. Tapi solat ini Nabi terima ketika Nabi berada di paling atas, Sidratul Muntaha. Specialnya, istimewanya solat ini bawa turun pada tahun 2 Hijrah, difardukan solat di Madinah untuk semua solat fardu. Dan kemudian bila diperhatikan, Nabi selalu angkat dan dongakkan kepalanya pandang ke langit, memohon kepada Allah agar ditukarkan arah kiblat. Maka Allah tukarkan. Inilah di dalam cerita di Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaturkan daripada awal lagi. Sebenarnya Al-Aqsa dan bangunan semuanya merujuk dan menghadap kepada kiblat yang sebenar, kiblat yang sekarang, iaitu Kaabah ataupun Masjidil Haram. Ada juga riwayat yang menyatakan, saya baca bahawa Nabi biasa dulu solat, sebelum berhijrah pun Nabi solat di Kaabah, tapi bila solat di Kaabah, kiblatnya adalah Masjid Al-Aqsa, Nabi akan solat di bahagian sebelah sini supaya Nabi akan dapat menghadap juga dengan Kaabah dan juga ke arah Al-Aqsa. Antara perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saja promosi, jangan tengok sangat gambar tu, lebih kurang je macam yang cakap ni kan. Tapi sekadar saya nak tunjukkan ini gambar dalam Masjid Al-Aqsa. Lupa nak tutup mata. Gambar dalam berada di Masjid Qibli, Masjid Al-Aqsa. Indahnya bila kami sampai ke dalam tu, untuk solat zuhur dan asar, imam habisnya solat zuhur, imam dia akan buat announcement,
yang dia akan buat sembahyang jamak asar qasar lil musafirin, kepada orang-orang yang bermusafir. Sebab orang Palestin sendiri yang rumah dekat keliling Aqsa, luar kota lama, mereka tak dibenarkan untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Negara Palestin dah jadi negara ghetto, tembok-tembok besar terlalu banyak. Kalau ikutlah logik akal, daripada rumah dia nak datang ke Masjid Aqsa naik kereta 10 minit je, 5 minit saja, tapi mereka tak dibenarkan masuk. Kita ni alhamdulillah ada peluang masuk, tapi kena masuk dengan cara yang betul lah, dan dapat solat dalam Masjid Qibli ataupun Masjid Al-Aqsa. Subhanallah, solat maghrib isyak pun dia tawarkan siapa yang nak buat jamak, solat Jumaat penuh. Dan ini adalah gambaran di hadapan Dome of the Rock yang dibina zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bersetentang dengan Kubah inilah tempat di mana batu yang besar, tempat Nabi pijak sebelum Nabi Mi'raj. Ini tadi gambar dalam, yang ini gambar luar lah. Dua, yang inilah gambaran pintu masuk utama Masjid Al-Aqsa ataupun juga dipanggil sebagai Masjid Qibli. Sonoknya di Masjid Al-Aqsa ni, kami pergi solat subuh. Setiap kali pergi solat subuh, dia akan ada beberapa orang, kadang 4, kadang 6 orang. Dia akan open table. Dekat mana? Dekat pintu masuk masjid. Open table tu, table dia penuh, dia letakkan buah-buahan, ada tamar, kurma, ada buah tin, ada strawberry, ada yang letak sandwich, ada kopi panas, ada teh, teh Arab panas tu. Untuk jemaah datang ambil free saja untuk minum. Masya Allah. Boleh buat ni Masjid Tebuk Mufrad. Nanti ramai datang subuh. Teh tarik kau kurang manis, siapa nak subuh? Masya Allah. Tuan Aziz sendiri tuang nanti. Gurau. Tapi di Masjid Aqsa itu yang saya minat, saya ambil video, ambil gambar, nak tunjukkan seronoknya. Masuk-masuk datang-datang je, ada breakfast dulu. Sembang-sembang, makan-makan, lepas tu kumul-kumul, lepas tu baru solat. Ini tengah-tengah. Sini adalah Masjid Qibli, Masjid Aqsa, dan di sana adalah Masjid Dome of the Rock. Kalau hari Jumaat, lelaki akan solat di Masjid Qibli, wanita juga solat Jumaat akan solat di dalam Dome of the Rock atau Masjid Qubah Sakhra. Yang tengah-tengah ini adalah kolam untuk mengambil wuduk. Ini adalah pintu masuk yang saya panggil sebagai Kota Lama. Begitulah temboknya Kota Lama yang saya tunjukkan rajah awal tadi, yang itu dipanggil sebagai pintu Dimashq ataupun Damascus Gate. Damascus, ibu negara Syria tu, pintu masuknya namanya itu sini. Bila masuk itulah ada banyak pasar yang ada menjualnya orang Islam, orang Kristian dan sebagainya. Di belakang saya gambar tengah ini adalah Kanisah Al-Kanisah ataupun gereja. Dalam Kota Lama Al-Aqsa ada gereja. Dan gereja ini adalah gereja untuk orang-orang Nasrani, orang Kristian, gereja yang paling tertua di dunia. Dan ada kisahnya, saya ambil gambar ini dengan yang ini. Ini adalah namanya Masjid Umar. Jarak antara gereja yang tertua di dunia ni dengan Masjid Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sekitar 40 langkah berdepan sahaja. Semua ingat peristiwa kali pertama Palestin itu dibebaskan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah. Dia masuk ke Palestin melalui satu jabal dipanggil sebagai Jabal Mukabbir. Mukabbir artinya orang yang bertakbir. Mengapa? Bila datang daripada Madinah lalu dekat bukit tu, itulah kali pertama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an nak bebaskan tempat Nabi Isra' dulu. Motivasinya nak mempertahankan Palestin. Kali pertama dia nampak kawasan Al-Aqsa, maka perkataan pertama keluar daripada mulut dia adalah Allahu Akbar. Dia bertakbir. Sebab itu kawasan itu dipanggil sebagai Jabal Mukabbir. Masuk waktu solat, ketua padri gereja ini, dia menawarkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, solatlah dalam gereja ini, kami berikan. Tetapi Umar Al-Khattab
radhiyallahu an menolak untuk solat dalam gereja. Antara sebabnya adalah kerana Umar ni pemimpin. Pemimpin ni dia batuk sekali pengikut akan batuk 10 kali. Pemimpin cakap saya nak tu pengikut akan bawa bukan tu je. Pengikut akan bawa itu dan itu juga. Jadi Umar dia tak solat di sini sebab bukan sebab tak boleh. Tapi kalau dia start solat dalam gereja, dia memberikan gambaran kepada tentera Islam, gereja ni mesti diambil alih dan ditukarkan kepada masjid. Itulah indahnya Islam bila memerintah. Kita tak kacau rumah-rumah ibadat agama-agama lain. Kerana masuk Islam ini bukan dengan cara paksaan. Masuk Islam dengan kefahaman dan kerelaan hati. Jadi daripada sini Umar berjalan sebanyak 40 laluan sini ni 40 langkah, dan di depan sinilah namanya masjid sampai sekarang ada Masjid Umar. Dibina masjid itu untuk orang Islam solat dan tak kacau pun gereja. Ini gambaran daripada Bukit Zaitun ataupun Mount of Olive. Yang di sinilah gambar Qubbah Sahra ataupun Al-Aqsa. Ini tempat paling atas dengan jemaah sebelum pergi ke ataupun sebelum meninggalkan Al-Aqsa itu sendiri. Itulah pada fikir saya yang boleh saya kongsikan berkaitan tentang Isra' dan juga Mi'raj. Mudah-mudahan dia memberikan kepada kita gambaran yang lebih jelas berkaitan kepentingan untuk kita turut sama, bukan sekadar mengingati tetapi menyelami sejarah Masjid Al-Aqsa. Dalam masa yang sama kita bersimpati dengan sahabat dan saudara se-Islam kita yang daripada 7 Oktober sampai sekarang sudah melebihi 25,000 orang yang dibunuh oleh tentera Zionis laknatullah. Mengingatkan kita kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan dalam sepotong hadis sahih, man ghazza ghaziyan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Sesiapa yang membantu menyediakan peralatan-peralatan kepada tentera Islam untuk berperang di jalan Allah fi sabilillah, fahuwa fi sabilillah. Maka sesungguhnya orang yang membantu tadi itu, dia tak dapat pergi, dia tak berada di medan perang, tapi dia dapat pahala sebagai seorang pejuang. Dia juga diberikan ganjaran kerana dia membantu menyediakan kelengkapan kepada orang-orang Islam yang berjuang. Dia pun berada dalam fi sabilillah. Waman jahaza ghaziyan, dan sesiapa juga yang menyediakan keperluan peralatan kepada ahli keluarga orang-orang yang berjuang di jalan Allah, faqad ghaza, maka sesungguhnya orang itu juga dikira sebagai mendapat pahala berjuang di jalan Allah. Kita tak dapat ke sana secara fizikal, tapi dengan sumbangan bantuan kita kepada mana-mana saluran yang betul, carilah saluran yang tepat untuk kita menyumbang kepada Palestin dan juga umat Islam di Palestin, maka insya-Allah kita juga beroleh pahala seolah-olah kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya sendiri. Terima kasih sekali lagi pada yang berbahagia Dr. Haji Jamil Adimin, Nazir Masjid, atas undangan dan jemputan yang diberikan. Dia tak jemput sebenarnya sebab saya faham jemputan dia itu adalah merupakan arahan, jadi saya kena datanglah. Bekas ketua saya ni, zaman saya bekerja dulu, jadi bos ni walaupun dah pencen, dia sebut tu pada saya tetap arahan juga. Kena datang juga. Terima kasih pada semua yang sudi mendengar. Yang baik dari Allah, yang lemah dari saya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oi, 9 lebih. Terima kasih kepada Dr. Refino di atas perkongsian ilmunya. Banyak kali saya tercengang dengan hasil perkongsian
fakta-fakta yang doktor dedahkan, barulah saya dapat menghayati dan mendalami surah Al-Isra itu sendiri, dimulakan dengan perkataan Subhan. Jadi barulah kita dapat menghayati, ya Allah, Maha Suci Allah, betapa hebatnya kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ibu bapa dan para tamu sekalian, kita sangat beruntung dengan perkongsian doktor pada malam ini. Saya yakin dan percaya tidak sedikit masa dan tenaga yang dihabiskan untuk menghasilkan kajian ini, dan doktor bukan sekadar sahaja hasil bacaan. Ini bukan kajian saya tau, saya ambil daripada yang buat PhD di Scotland. Kejadian itu sendiri. Jadi saya dapat bayangkan berapa banyak subhanallah dia buat di yang doktor mampu lafazkan ketika beliau melakukan kajian ini. Jadi alhamdulillah, saya sangat bersyukur, dan saya pun dah rakam. Nanti kita akan boleh buat ulang saya kaji minta izin kepada dia untuk saya bawa YouTube Masjid Kampung Tebuk Mufrad. Dan akhir sekali, begitulah sepatutnya orang yang beriman. Perjuangan kita tidak cukup sekadar emosi, tetapi kita perlu bersandarkan dalil dan fakta yang benar, terutamanya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi saya mohon maaf sekiranya sepanjang saya mengenai majlis ini dapat ada kekurangan, kesalah kata dan sebagainya. Dan saya menjemput kepada para tetamu, selepas solat Isyak kita ada jamuan, dan sama-samalah menikmati apa jamuan yang kita ada. Dan jangan lupa kita ada lagi satu sesi pada esok pagi selepas solat subuh bersama Dr. Elvino, dan tajuk yang beliau akan kongsikan pada esok pagi, dan sama-samalah kita menyedut ilmu daripada beliau, dan mudah-mudahan usaha kita ini dapat memakmurkan lagi Masjid Kampung Tebuk Mufrad. Saya tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.